Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk membincangkan subtajuk seterusnya di bawah tajuk sebatiang karbon iaitu tajuk lateks. Anak-anak, pernah tak anak-anak melihat pokok getah? Ya, pastinya cikgu percaya ramai di kalangan kita yang pernah melihat pokok getah sama ada secara real maupun secara maya. Baiklah anak-anak, daripada mana datangnya pokok getah? Ya, pokok getah berasal dari negara Brazil. Ianya pokok ni telah dijumpai oleh seorang pelayar Sepanyol. Baiklah, apa pula lateks? Lateks adalah cecair yang keluar hasil dari torehan pada pokok getah. Lateks ni merupakan polimer semula jadi, iaitu polimer yang berasal daripada benda hidup. Dan lateks adalah terbina daripada monomer isoprena. Seterusnya, marilah kita tengok apa pula ciri-ciri bagi lateks ataupun getah asli. Baik, ciri yang pertama, getah asli bersifat kenyal. Maksud kenyal ni boleh ditarik, dilepaskan kembali kepada keadaan asal. Baik, yang kedua sifatnya lembut dan yang ketiga sifatnya tidak tahan haba. Oleh itu, lateks ni banyak digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan berasaskan getah. Antaranya seperti belon dan juga sarung tangan perubatan. Seterusnya, mari kita tengok rupa bentuk molekul getah. Baik, molekul getah disaluti oleh membran yang bercas negatif. Jadi molekul getah yang mempunyai cas yang sama akan menolak di antara satu sama lain. Baik, apabila ditambahkan asid ke dalam getah, asid ni dia bercas positif. Jadi apabila asid yang bercas positif bercampur dengan lateks yang bercas negatif pada membrannya, asid ini akan menetralkan cas-cas negatif yang berada pada membran molekul getah. Dan apabila cas telah tiada, membran akan berlanggar di antara satu sama lain dan membran akan pecah dan seterusnya molekul getah akan bergumpal. Baik, berikut adalah satu kaedah mengingat. Iaitu kita boleh baca laas for gum. Maksudnya lateks bercampur dengan sebarang benda yang berasid, bahan berasid untuk gumpal. Gumpal tu adalah keadaan pejal. Anak-anak, lateks ni kalau dibiarkan terdedah kepada udara, ianya juga akan bergumpal. Kenapa agaknya berlaku keadaan sedemikian? Ya, betul. Di udara terdapatnya bakteria. Bakteria bercas positif. Jadi bakteria yang bercas positif ini boleh menetralkan cas-cas negatif pada membran molekul getah. Jadi bagaimana caranya kita nak supaya lateks berada dalam keadaan cecair? Ya, tepat sekali ya. Dengan cara menambahkan bahan-bahan yang bersifat alkali ya. Contohnya seperti larutan amonia. Baik, larutan amonia bercas negatif. Jadi ianya berupaya untuk menetralkan cas positif pada bakteria. Oleh itu, molekul getah kekal berada dalam keadaan cas negatif. Baik, ada satu kaedah mengingat lagi ya di bawah itu, iaitu cara bacanya adalah laam cegum. Maksudnya lateks bercampur dengan bahan berakali cegah gumpal. Maksud cegah gumpal tu berada dalam keadaan cair. Seterusnya, kita tengok pula susunan molekul dalam getah asli.
Susunan molekul dalam getah asli adalah berantai lurus. Jadi sifatnya kenyal, lembut dan tidak tahan haba. Oleh itu, perlu dilakukan satu proses untuk memperbaiki sifat getah asli supaya ianya menjadi lebih kuat. Iaitu perlu dilakukan proses pemvulkanan, di mana getah asli perlu dipanaskan bersama-sama dengan sulfur. Jadi, sulfur ni dia akan membentuk rangkai silang di antara rantai-rantai polimer dan hasilnya adalah getah terbukan, dan getah terbukan mempunyai sifat-sifat yang lebih baiklah, iaitu dia lebih kenyal, lebih keras, lebih tahan haba dan lebih kuat. Jadi kegunaan getah terbukan ni adalah seperti untuk membuat tayar kenderaan, untuk membuat tapak kasut. Dan akhir sekali kaedah mengingat, iaitu sebutannya last vulkan. Maksudnya latex bercampur dengan sulfur menghasilkan getah tervulkan. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap 3 kaedah mengingat yang cikgu sebut tadi telah pun diingati. Yang pertama tadi adalah laas for gum. Yang kedua, laam cegung. Dan yang ketiga, last vulkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.